kemudahan-kemudahan lah untuk kita teruskan sesi kita pada minggu ini. Setelah lama lah kita tak berjumpa kan. Tapi Alhamdulillah semua orang nampak macam keadaan yang baik lah, sihat, penuh penuh bahagia kat rumah masing-masing kan, dan juga di college. Dan Allah SWT masih lagi memberikan kita begitu banyaklah limpahan nikmat sehingga hari ini. Dan on top of nikmat-nikmat yang banyak itu, Allah terus memberi kita ni nikmat iman dan Islam lah yang paling penting kan. Keduanya kita juga panjatkan selawat dan salam ke atas Nabi SAW dan seluruh ahli keluarga baginda, para sahabat ridwanullah anhum ajma'in, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka sehingga hari kiamat kelak. Dalam surah Al-Quran Allah SWT menyebut la in syakartum auzubillahi minasyaitanir rajim la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dalam surah Ibrahim kan, tak pastilah ayat ke-14 ke ayat ke-berapa kan. Tapi rasanya ayat ni cukup makruf lah. Mungkin sebahagian daripada kita ni selalu dengar, ada dah hafal. Itu Allah kata la in syakartum, sekiranya kalian ini syakartum, bersyukur, la azidannakum, aku akan tambah nikmat-nikmat berkenaan. Tetapi sekiranya kalian kufur kepada nikmat berkenaan, inna azabi lasyadid. Jadi Allah tidak selamat datang Mbak Im. Jadi Allah tak menyebut kalau kita kufur nikmat tu akan dikurangkan. Tapi dia kata kalau kita syukur nikmat akan ditambah. Kalau kita kufur tidak mensyukuri nikmat-nikmat tu, dijanjikan azab yang keras. So bila kita hari-hari bangun kan, dilimpahi dengan nikmat-nikmat, boleh tidur selesa, aircon, kipas, tilam, ada orang bagi breakfast sebagainya, ada je kemungkinan kita tidak syukur, tetapi Allah terus memberi nikmat kan. Allah tak kata kalau orang tu tak syukur, nikmat tu akan dikurangkan, tak. Mungkin je dia terus dikurniakan nikmat dalam keadaan dia tidak mensyukuri nikmat Allah SWT. Kerana itu manusia ni kena sentiasa diingatkan untuk mensyukuri nikmat Allah SWT. Sebab dia tak tahu ketika dia menerima limpahan nikmat itu, adakah itu adalah natijah daripada syukur ataupun sebenarnya dia sedang dilalaikan dengan nikmat-nikmat yang banyak ini. Dan memang Allah SWT bertanya dengan penuh kehairanan dalam satu ayat dalam surah Al-Infitar, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Kan? Surah apa tu? Ama, okay, boleh share. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Surah Al-Insan. Surah Al-Insan. Oh, rasanya macam Al-Infitar ke Al-Insyikak tu kan. Surah apa tu? Surah Al-Infitar, ayat yang ke-6. Ya insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia kan, Allah tanya siapa kat situ? Ma gharraka, apakah menipu kamu terhadap Tuhanmu yang pengasih. Jadi Allah, kenapa Allah tanya macam ni? Allah kan maha mengetahui. Dia tanya bukan sebab dia tak tahu kan, tapi dia tanya supaya kita ni fikir, kenapa kita ni ditipu gharraka dengan tentang Allah SWT. Sebenarnya yang menipu kita adalah sifat Allah yang karim itu. Allah ini sangat karim. Nak kena Amal punya ni macam sound tu sikit. Dia tu dia. Orang tadi dekat mana dah? Lalu macam ni. Tadi kita dekat mana? Yang Allah tahu. Dia nak kita fikir. Okay. Betul. Allah tahu kan. Tapi dia tanya ma gharraka bi rabbikal karim, nak suruh kita fikir kenapa kita ni ditipu. Sedangkan Allah ni sifat karim, dia terus beri nikmat. Sebenarnya ada tafsir mengatakan kenapa manusia tertipu, sebab sifat karim Allah itu. Kerana terus memberi nikmat kan. Allah kan pemurah, bagi. Jadi kadang-kadang kita ditipu kerana terpedaya dengan sifat karim Allah SWT. Sebab itulah manusia ni sangatlah perlu diingatkan untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah SWT. Sebab kalau kita tak syukur pun Allah terus bagi kan. Jadi satu ujian sebenarnya, nikmat-nikmat yang banyak ni kan, satu ujian. Macam nak mensyukuri nikmat Allah SWT, kita tengoklah bagaimana Aisyah radhiyallahu anha suatu hari bertanya kepada Nabi SAW kan. Kata Nabi, ya Rasulullah, engkau ni seorang yang Nabi yang dijanjikan syurga. Engkau juga dipelihara daripada dosa kan, maksum.
Tapi kenapa engkau bangun malam sampai kaki bengkak-bengkak? Kenapa nak buat macam ni kan? Kata jawapan Nabi SAW, afala akuna abdan syakura. Salahkah aku nak menjadi hamba yang bersyukur? Jadi Nabi sebenarnya, dia aware kan, dia perlu mensyukuri nikmat-nikmat Allah ni. So cara dia bersyukur ialah dengan dia memperbaiki, membanyak dan memperbaiki kan dia punya ibadah-ibadah dia kan. Dari segi solat, qiyamul lail dia dan ibadah-ibadah lain lah. Padahal kan kalau kita boleh sedikit reflect nikmat-nikmat Nabi ni sebenarnya taklah macam kita dari segi kemewahan, betul tak, material. Satu hari Urwah, seorang sahabat Urwah bin Zubair ini anak kepada Zubair bin Awam. Zubair bin Awam sahabat Nabi yang berkahwin dengan Asma binti Abu Bakar. Asma ni siapa? Kakak kepada Aisyah kan. Jadi Urwah ni kira anak saudara Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha dia tak ada anak, tapi dia sangat rapat dengan anak-anak saudara dia lah. Dalam kalangan anak-anak Asma binti Abu Bakar, adanya Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair. So satu hari Urwah bin Zubair dia borak-borak Aisyah radhiyallahu anha. Dia tanya Aisyah, wahai makcikku lah, khalati ke apa disebut kan, apakah mata ishtum, apakah yang menghidupkan kalian? Dia tanya, dia tengok rumah Aisyah dengan rumah Nabi ni sangat simple, tak ada makanan kan. So dia tanya dengan penuh keheranan, apa yang menghidupkan makcik dengan Rasulullah? Faham tak soalan tu? Faham kan? Dia pelik. Macam kita lah pergi makcik kita tengok peti kosong je. Makcik makan apa kat rumah ni? Dapur tak ada, gas ada contohnya kan. Tapi jaranglah rumah kita macam tu. Rumah kita buka peti penuh lah makanan. So bila orang pergi rumah makcik dia, tanya, apakah yang menghidupkan makcik dengan Rasulullah SAW kan? Kata Aisyah, dia kata dua benda je. Dua bentuk means. Sama ada aswadan atau abyadan. Kalau aswadan tu dua benda hitam. Dia boleh jadi air kosong dengan kurma, itu aswadan. Kalau abyadan lah susu dengan kurma. Jadi inilah dua set of meals Aisyah dengan Nabi SAW. Dia bukanlah zinger burger ke, dinner plate, lunch plate ke, breakfast package, tak ada. Ini dia, it's either dua benda putih atau dua benda hitam, Masya Allah kan. Jadi inilah makanan-makanan yang dimakan oleh Nabi SAW. Itu je nikmat dia. Itu pun dia sangat takut dan seringkali memperbaiki dia punya ibadah kerana nak menjadi hamba yang bersyukur kan. Jadi kita semua ni betapa banyaklah kadang-kadang kita ditipu kerana begitu banyak nikmat yang Allah beri kepada kita, tetapi begitu sikitlah kita ni memberi kembali kepada Allah SWT kan, dalam konteks ibadah dan sebagainya. Ada lagi satu kisah sangat menarik tapi tak nak share lah hari ni. Kita nak kena share juga. Tentang betapa zuhudnya kehidupan Nabi SAW kan. Satu hari Nabi dilapar. Hadis cerita kan, Nabi lapar, kemudian dia keluar daripada rumah dia. Selalunya Nabi ni kalau lapar dia akan pergi rumah kawan-kawan Ansar lah, sahabat-sahabat Ansar. Nabi keluar siang-siang, tak pasti dia ada kata siang, ada kata malam, tengah malam. Bila keluar, dia terjumpa dengan Abu Bakar dan Umar. Dia tanyalah, wahai Abu Bakar dan Umar, ma takhrajtukuma min buyutikuma kan? Apakah yang menyebabkan kalian ni keluar daripada rumah kalian pada waktu begini? Lepas jawab Abu Bakar, al-ju', iaitu lapar. Maksudnya Abu Bakar dan Umar pun lapar juga. Kelaparan telah menyebabkan mereka ni keluar dari rumah dan berjumpa dah di satu tempat. Masya Allah. Maknanya kepada orang ni macam tu. Faham tak? Kita pernah tak kita lapar sangat kita keluar rumah? Tak ada kot. Kita perlu makanan ni. Mungkin nak kat hostel tu lapar pergi pau bilik kawan ni. Tapi kalau konteks rumah kita tu jaranglah kita lapar sampai tahap tu kita keluar. Tapi inilah kehidupan Nabi, kehidupan para sahabat sangat simple ni. Itu norma yang sebenarnya kehidupan Muslim. Tapi hari ni kita hidup norma yang baru ni. Norma kita ni norma yang kita accept kan. Tapi norma sebenarnya norma lifestyle yang telah pun diwariskan oleh Nabi SAW tu macam tu. Simple, kurma, air, tak ada simpan makanan banyak-banyak kan. Sebab takut semua ni akan dihitung oleh Allah SWT. So bila dia orang lapar, dia pergilah ke rumah seorang sahabat Ansar. Pergi nenek-nenek, dia punya sahabat tak ada isteri dia. Isteri kata sahabat Ansar sekalian pergi keluar. Kemudian sahabat tu balik, dia terkejut lah, ada 3 tamu sangat mulia ni di rumah dia. Dia minta lah isteri dia masak semua, hidang makanan, hidang. Habis makan kenyang ni, kemudian Nabi
dia bersabda kepada Abu Bakar dengan Umar, dikatakan Nabi membacakan ayat la tus'alunna yawma izin 'anin na'im. Dah makan sedap-sedap ni, sentak pula dia kata la tus'alunna yawma izin 'anin na'im. Surah apa tu? Surah At-Takatsur kan, ayat last. Nabi kata sesungguhnya kalian akan ditanya, bukan kalian je, kita sekalilah, Nabi sekalian. La tus'alunna, kita akan ditanya yauma izin, pada hari kiamat nanti, 'anin na'im, di atas nikmat-nikmat ini. Masya-Allah kan. Mungkin mereka ni tidak mengambil nikmat-nikmat dunia ni kerana takutlah disoal oleh Allah SWT kan. Jadi again lah, bila kita dihidangi begitu banyak nikmat ni, kita kena bersyukurlah dengan kita memberi, bersyukur dengan berbagi ibadah kita. Semoga kita tak mampu pun nak mensyukuri sebenarnya, tapi cuba sebaik mungkin. Semoga kita tak ditipulah dengan keselesaan di rumah, ada binatang comel-comel ke apa benda lah, nikmat-nikmat kat rumah kan. Hopefully tidaklah melalaikan kita daripada beribadah kepada Allah SWT, membaca Al-Quran, solat awal waktu, solat berjemaah, bangun awal mungkin, tolong mak ayah. Yang kita ni jadi hamba yang tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Dan hopefully sesi kita ni juga satu sesi yang sentiasalah ingatkan kita untuk mensyukuri nikmat Allah SWT. So kita saling-saling berpesan-pesan, semoga kita ni itulah syukur kepada apa yang diberikan oleh Allah SWT. Wallahualam, tu sedikit mungkin intro kepada hari ini, insyaAllah. Masih lagi menunggu Nazmi, Adik dan Qayyum, tapi diorang belum masuk. So kita mulai dulu insyaAllah. Pada hari ini kita akan sama-sama membaca surah Maryam. Tapi adakah kita baca surah Maryam ni? Pasti ya? Belum ya? Kalau belum, kita akan baca sama-sama. Kalau dah baca, kita tak baca. Macam belum kot. Tapi kalau dah baca pun kita kira pulang kaji dah kan. Sebelum kita tengok sedikit perkongsian nanti, kita akan sama-sama membaca surah Maryam. Tapi surah Maryam panjang juga, so kita tak baca semua. Kita ada kurang sekarang, 8. Kita akan baca 38 ayat. So seorang akan baca 4 atau 5 kan? Ya. Okey, seorang akan baca 4 atau 5 ayat. Mak, sikit buruk lah pula. Tak apa. Kita akan baca 4 atau 5 ayat surah Maryam. Okey, 4 atau 5 ayat lah insyaAllah, sampai ke 38. Sampai page yang ke-3, 1, 2, 3. Baik. So abang dulu, itu nanti Aiman akan follow, Uwais, Imran, Fahim, dan Aiman Dengkil, Ammar dan juga Baim 4 atau 5 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ya ain sad. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. Boleh Aiman sambung. أعوذ بالله من الشيطان وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. أعوذ بالله يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أني يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. Wais boleh buka surah Maryam. Boleh tak sampai tulis kat itu? Wais. Boleh tak Imran sambung dulu? Ayat berapa bang?
Oh boleh. Uwais akan sambung pada ayat ke-9 sampai ayat ke-12. Ayat ke-9 sampai ke-12. Okey, Ah. faham. Sekarang apa? Sekarang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي آكرا وقد بلغت من أعوذ الكبر بالله من الشيطان عتيا الرجيم. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس قال قال آياتك ألا تكلم الناس ليال سويا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Boleh sambung Fahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. بسم الله الرحمن الرحيم فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال
قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم وويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. Sadaqallahul Azim. Jazakumullah khair semua. Terima kasih baca. Kita akan sama-sama tengok terjemahan sekejap. Nanti kita akan bincangkan insya-Allah. Sambil tu abang akan cerita sikit kot sebab takut kita makan masa lama. So sambil baca tu dia kot sambil dengar InsyaAllah Alhamdulillah kita baru baca beberapa ayat muka surat daripada surah Maryam. Surah Maryam, Alhamdulillah, surah Maryam ni antara surah yang diturunkan di Mekah ataupun surah yang turun sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah. So dia digelar sebagai surah-surah Makkiyah, surah Makki. Ada satu buku yang sangat best tentang sebenarnya para ulama, dia telah pun pelbagai ulama kan telah mengupas, menafsir dan menulis pelbagai ibrah, menggali pelbagai pandangan tentang Al-Quran. Antara topik-topik yang ataupun antara buku yang best tentang Al-Quran ni, antara yang contemporary kan, satu buku kitab tu nama dia Khawatir Quraniyah. Lihat kat sini sikit, Khawatir
Quraniyah. Khawatir Quraniyah ni satu kitab yang ditulis oleh, nama penulis dia Syekh Amru Khalid. Syekh Amru Khalid, seorang ulama Mesir kan. Jadi dalam khawatir buku dia sangat baguslah buku ni sebab buku tak tebal. Tebal tak satu buku kan, berbanding tafsir lagi tebal lah. Tapi dia menulis tema-tema dan perbincangan-perbincangan umum dalam setiap surah. Dia kupas, dia tengok semua ayat Quran tu dan dikeluarkan apa sebenarnya tema-tema umum bagi setiap surah ni. So bila kita baca khawatir ni, dia bantu kita untuk faham surah tu tanpa kita lost. Sebab kadang-kadang kita baca kan, surah ni panjang kan, kita dapat nak relate daripada ayat ke ayat sampai dah habis surah tu. So kita pun lost, tak apa nak dapat kan. Jadi Syekh ni bantu kita dengan mengeluarkan tema-tema umum. Walaupun apa yang dia keluarkan ini dia taklah muktamad sebab ni pandangan kan. Tapi baguslah untuk kita baca. Apa nak nanti boleh minta lah, ada PDF dia English version. Melayu tak ada PDF lagi. Boleh kita beli dah khawatir tu. So dalam surah Maryam ni, Syekh Amru Khalid cerita kan, kalau dia tengok semua kan, kalau kita baca daripada awal sampai akhir, kita akan jumpa satu perkataan yang sangat rare tapi dimention berkerap kali. Iaitu perkataan waratha, waris. Dibawakan dalam bentuk yang pelbagai lah. Kalau kita perasan dalam surah ini ada 5 kali perkataan waris tu disebut, ataupun sama ada yarithuni wa yarithu. Kemudian sebut lagi kat sini nahnu narithu, sebut lagi nurithu min, sebut lagi wa narithuhu. Jadi perkataan waris tu disebut 5 kali dalam surah ini kan. Dan kalau kita baca juga terjemahan surah ni, kita akan dapati dia adalah cerita tentang hubungan kekeluargaan antara para anbiya kan. Itu hubungan keluarga antara Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, hubungan antara Maryam dengan Isa, hubungan antara Ibrahim dengan bapa dia. Jadi dia ada hubungan family bonding kan di antara para nabi ni dengan family mereka masing-masing. So Syekh mengatakan tema bagi surah ini adalah taurith ad-din lil abna. Tema dia adalah apa? Mewariskan agama kepada anak-anak. Sebenarnya surah ini Allah SWT nak mengajarkan tentang mewariskan ahamiyah, kepentingan mewariskan agama kepada anak-anak, ataupun lebih umum adalah kepentingan mewariskan agama pada generasi berikutnya. Sebab cerita tentang bagaimana para nabi ini begitu prihatin dengan anak-anak mereka, dan mereka ni sangat sedih kalau mereka tak dapat lahirkan zuriat, kerana mereka takut agama mereka itu, kefahaman mereka itu tak dapat diwariskan. Benda ini diceritakan dalam cerita Nabi Zakaria yang kita akan baca nanti kan, first ni. Iaitu Allah SWT cerita tentang babak-babak Nabi Zakaria berdoa kepada Allah SWT, merintih, melantungkan doa-doa dia kerana dia ni umur dah tua tapi belum dikurniakan anak. Sebenarnya bagi manusia biasa kan, kita semua insya-Allah kan, kalau kahwin nantilah, kalau rezeki panjang umur, secara fitrahnya manusia ni dia akan berhajat untuk dapatkan anak. Kenapa kita nak anak? Ataupun kenapa orang nak anak secara umumnya? Boleh bagi sedikit pandangan. Kenapa Fahim? Kita nak anak. Okay, boleh share sikit. Kenapa orang nak anak? Kan orang kahwin mesti dia akan look forward untuk dapat baby kan. Sebab comel lah baby tu. Ada pandangan ke? Cuba share sikit. Aiman ke Baim ke? Ke tak fikir lagi? Itu jauh lagi masa depan tu. Supaya ada kan, ada yang hadis menyebut 3 perkara yang apa kita tak akan tinggal kan. Salah satunya apa? Doa daripada seorang anak yang soleh. Mungkin tu benda yang kita nak. Okay. So kita nak anak kita tu mendoa kita nanti kan. Okay, betul. Lagi apa lagi? Cuba bagi jawapan yang common orang fikir lah kan. Tu jawapan tu bagus sangat. Selalu kenapa parent-parent kat sana dia nak sangat anak kan. Ataupun secara lumrahnya orang yang berkahwin dia akan look forward untuk terima anak ataupun diberi juga keselamatan. Apa lagi? Secara common. Tak ada jawapan? Tak ada try Amma to be happy, to live a good legacy. Okay, betul? Untuk gembira kan. Kalau ada anak tu lagi meriah dalam rumah tu. Boleh betul mewariskan legacy baik. Okay, Aiman jawab macam tu. Lagi. Selalunya parents ni nak anak sebab dia takut sunyi, tua kan. Sepedak kalau dia tua nanti penting tolong lah. Itu nak kena ramai tu. Aduh.
Selalunya lah tak awal. Kalau parent kita kan nak kita balik kan, sebab dia nak kita ni berbakti pada orang lah kebanyakannya kan. Sebab dia orang akan tua, nanti anak-anak ni akan boleh tolong pergi klinik, tolong masak mungkin. Kalau dah tua sangat tu tolong uruskan waktu orang tua lah, antaranya lah kerisauan orang awam. In fact kita punya parents pun mungkin macam tu juga kan. Tapi dalam surah ini Allah nak betulkan fahaman ini, iaitu anak-anak ni sebenarnya dikurniakan untuk mewariskan agama. Itulah kerusingan yang berlaku dalam pernikahan Nabi Zakaria. Dia kata apa? Aku khawatir, pada ayat kelima, ayat ke-6. Aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalanku. Padahal isteriku seorang yang mandul dan maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu yang akan mewarisi aku dan mewarisi keluarga Yakub. Dan adalah dia bantu aku seorang yang diridai. Bukan dia nak mewariskan harta kan. Tapi disebut keluarga dia, mewariskan keluarga dia, mewariskan keluarga Nabi Yakub. Kenapa dia hubungkan keluarga dia keluarga Nabi Yakub? Sebab mereka ni dihubungkan di atas an-nubuwah, dihubungkan atas risalah yang sama kan, risalah yang sama. So dia nak kalau boleh dia meninggal keadaan dia ada pewaris yang akan mewariskan perjuangan dia, mewariskan Islam itu pada orang lainnya. Jadi inilah benda yang menjadi kerisauan para nabi kan. Mereka anak bukan supaya anak tu jadi bakti pada orang, tolak wheelchair nanti ke. Ahlan wa sahlan adik, sekarang kita sedang membincangkan surah Maryam daripada page pertama surah Maryam sampai page yang ketiga. Kita sedang bincang tema surah Maryam ni adalah kepentingan mewariskan agama kepada anak-anak ataupun kepada generasi berikutnya kan. So para nabi ni begitu prihatin tentang perkara ini sehingga dia meminta kepada Allah SWT memberikan anak. Jadi okey. Kemudian dah lepas dia berdoa merayu-rayu ni, Allah SWT bagi anak. Betul tak? Dia kata kami akan bagi anak. Nabi Zakaria terkejut, macam dapat anak ni, aku dah tua, isteri mandul. Tapi itu tidak mustahil bagi Allah SWT kan. Allah kata, tanda-tandanya lah engkau ni tidak boleh berbicara selama 3 hari. Okay, habis cerita dia. Sampai ayat ke-11, habis. Tiba-tiba ayat ke-12, terus cerita tentang dialog kepada Nabi Yahya. Daripada Allah nak bagi dia anak, sampai Nabi Yahya ni besar, ke ayat 12 ni, dia ada satu peristiwa panjang tu kan. Ada time period yang panjang, betul tak? Isteri dia mengandung, pregnant, pergi check up kat hospital, 9 bulan, itu bersalin, berpantang, apa lagi? Baby tu membesar, baby tu merangkak, baby tu dah bendung. Banyak proses tu kan. Daripada Allah nak bagi dia anak sampai anak itu besar, ada banyak fasa yang berlaku. Tetapi Quran tak cerita benda tu. Faham ke? Dia terus jam pada ayat ke-12 tu, terus jam pada situasi Nabi Yahya disuruh mengambil Taurat dengan kuah. Jadi Allah skip peristiwa macam mana dia bersalin, macam mana dia pregnant, bersalin, dibesarkan, semua tu lah. All the parenting experience dibuang daripada cerita ni. Sebabnya highlight pada surah ni adalah nak cerita tentang dia dapat anak. Poin dia apa? Anak itu menjadi seorang yang akan membawa salah ni. Iaitu ya Yahya khuzil kitabah biquwwah. Wahai Yahya, ambillah kitab ini. Kalau konteks dia time tu adalah Taurat kan. Taurat biquwwah, dengan kekuatan, dengan bersungguh-sungguh, dengan penuh jihad. Ini sebenarnya kan anak-anak adalah orang-orang yang patut dididik untuk diwariskan agama lah kan, supaya mereka ni meneruskan usaha Islam ni. Kita mungkin tak dibesarkan sebegitu rupa, tak apa, tapi kita dah faham surah ni, kita dah mulakan benda tu kan. Itu konteks keluarga. Tapi konteks kita, ada orang muda kan, dekat kita punya college ke nanti, kat kampus ke, kena pastikan adanya kefahaman itu diwariskan. Sebab kalau lah kefahaman itu tidak diwariskan, dia akan pupus kan. Sebab itulah yang jadi pisau Nabi kan. Kalau dia tak wariskan agama kepada anak-anak, dia takut tak ada orang yang nak meneruskan risalah menyampaikan Islam ini pada generasi berikutnya. Jadi ini yang menjadi kerisauan Nabi Zakaria, dan itulah yang dijawab oleh Allah SWT. Allah bagi Yahya sebagai orang-orang yang mengambil khuzul kitabah biquwwah. Kemudian Allah menyebut dengan spesifik, ya Yahya khuzul kitab biquwwah. Sebenarnya kuwah ni ada pada orang muda je kan. Jadi lebih lagi ayat ini sebenarnya penekanan, especially kita lah, sebab kita ni waktu kita ada kuah kan, kita bincangkan itu kan buat pemuda ni semangat, ikhlas, hamasah, apa lagi, amal dan iman kan. So hamasah ni sebab dia kuah tu lah ada kekuatan.
So bila Allah kata ya Yahya khuzil kitaba biquwwah, kita boleh faham seruan ini kepada Nabi Yahya ni ketika dia sedang muda remaja kan. Ketika dia sedang mempunyai kekuatan, dia disuruh menggunakan kekuatan itu, kepermudaan dia itu, kepahlawanan dia tu kan, keremajaan dia itu untuk habiskan masa dengan khuzil kitaba biquwwah. So kalau kita baca ayat ini untuk kita kan, sebenarnya semua anak-anak orang Islam ni sepatutnya menggunakan kekuatan kenikmatan yang Allah bagi ni kan. Kenapa lagi kita ada ni, yang muda ni kan, untuk mengambil Al-Quran dengan bersungguh-sungguh kan. Jadi inilah yang nak dibentuk. Parent patutnya mendidik anak seperti itu. Kalau bukan parent mendidik macam tu, tak apalah, kita sendiri dapatkan macam tu dan kita wariskan betul macam tu kan. Kita taklah kita habiskan waktu muda kita seperti orang lain yang mungkin tak dapat exposure ni kan. Tapi inilah yang dibuat ataupun inilah pemikiran yang nak disampaikan oleh Al-Quran kepada kita. Generasi baru ni, generasi yang datang kemudian ni, generasi pelapis ni, mereka ni adalah orang yang mewarisi agama kan. Bukan yang mewarisi harta, bukan mewarisi apalah perniagaan ke, tapi Allah datangkan lapisan-lapisan ni, Allah datangkan zuriat-zuriat ni sebenarnya supaya dipaskan baton untuk membawa risalah kan, buat agama ni. Ini satu kisah. Itu kisah Nabi Yahya telah pun dilahirkan untuk mewarisi agama daripada Nabi Zakaria. Satu lagi cerita kita baca tadi ialah kisah apa? Nabi Isa kan? Nabi Isa yang lahir setelah Nabi Maryam pregnant tanpa ada bapa. Ini pun menarik kan? Nak kata betulnya tema surah inilah tentang mewarisi agama. Cuba tengok pada ayat ke 29 dengan 30 yang dibaca oleh siapa tadi? Okey. Bila orang tu tuduh Maryam ni, apa dia Ukhtah Harun, kau ni kenapa kau malu ni, mak kau bukan pelacur, bapak kau bukan macam ni. Ni Bani Israel ni tau, dia tuduh Maryam ni telah pun berbuat zina lah kan, dengan kerasnya. Tapi Maryam tak menjawab. Maryam kata apa? Fa asyarat ilaih. Maryam memberi isyarat kepada baby tu. Qalu, kemudian mereka berkata, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya. Macam mana kami nak berbicara dengan budak ni yang masih lagi bayi kan? Okey, cuba kita imagine tanpa kita baca ayat seriusnya. Katalah kita berada di situasi Nabi Isa. Okey siapa yang nak cakap kat sini? Bain boleh bersuara kan? Katalah Bain lah. Bain dan Nabi Isa tu, bila Bain boleh cakap, apa yang Bain first nak cakap? Tak tahu. Tak, bila kita diberi peluang mak kita ni dituduh berzina kan, dituduh buat maksiat, mesti kita akan cakap apa benda-benda? Mak aku tak bersalah, betul tak? Kita akan kata korang ni pendusta, ini semua takdir Allah, mak aku tak bersalah, dia tak berzina, dia bersih, suci, aku ni kurnia Allah, betul tak? Tetapi tidak. Kita expect Nabi Isa boleh bercakap, dia akan membersihkan mak dia dulu. Tapi tak. Dia kata apa? Qala inni Abdullah. Dia kata aku ni hamba Allah kan. Dia mengingatkan kembali Bani Israel itu bahawa kita semua adalah hamba Allah. Sebab mereka menuduh Maryam itu berzina dan sebagainya. Itu bukanlah masalah utama. Itu bukan root cause. Itu adalah gejala dan simptom kan. Root cause ni adalah mereka ni tidak mempunyai akidah yang strong untuk percaya bahawa Allah boleh kun fayakun. Jadi Nabi Isa lahir bukan untuk memprotek mak dia. Nampak tak? Dia lahir sebagai orang yang nak bawa kembali risalah tu. Kita fahamlah, anak-anak bukan lahir sekadar untuk berbakti pada ibu bapa kan. Tetapi Allah mentakdirkan lahirnya Nabi Isa itu untuk bawa risalah jugalah. Bukan untuk contribute pada mak dia kan. Dia akanlah contribute pada mak dia sebab itu adalah kita punya akhlak dengan parents kan. Tapi itu bukan semata-mata. So nak cerita dalam surah ini, kita akan baca sampai habis, nanti kita akan dapati senario situasi bahawa betapa pentingnya agama itu diwariskan pada anak-anak ataupun generasi berikutnya kan. Kita semua adalah anak-anak lah. Kalau parents kita tak dapat mewariskan kita agama yang baik, kita dapatkan agama tu dan kita wariskan dengan baik pada kemudian hari kan. Atau dalam konteks kita belajar kan sekarang ni, tempat kita kan, kita diterima Albiah, dapat faham Quran. So pemikiran kita ni, kita kena mewariskan, kena pas pada generasi berikutnya kan. Sama ada junior, kawan-kawan, adik-adik, mesti diwariskanlah pemikiran ini kan. Sebab kalau dia stop kat kita, dia pupuslah apa yang kita buat ni kan. Jadi inilah mindset yang dibawa oleh surah Maryam
ahamiyah taurith ad-din lil abna, kepentingan mewariskan agama kepada anak-anak. Konteks kita bukan anak-anak lah, konteks kita adalah pada generasi berikutnya sebab kita belum ada anak kan. Tapi nak katanya kekeluargaan adalah tempat untuk menyuburkan agama kan, bukan sekadar dapatkan anak untuk melahirkan pewaris-pewaris pada harta ataupun pada nak berbakti pada orang tua di hari tua. Bukan itu sahajalah, itu adalah sampingan kan. Yang paling penting adalah Allah jadikan solat ni sebagai terus berkesinambungannya orang-orang yang akan meneruskan bawa risalah ni, baton risalah ni. Allah Alam, cukup sedikit peringatan kepada kita semua. Sementara kita masih muda ni, maka khuzil kitabah biquwwah, ambillah apa kita belajar dengan kekuatan, kesungguhan ni. Agama, Quran, tarbiyah yang kita sedang ikuti ni, kita pegang betul-betul, kita bersungguh-sungguhlah biquwwah kan, seperti mana yang telah pun diserukan oleh Allah SWT kepada Nabi Yahya AS. InsyaAllah semoga waktu muda kita ni dimanfaatkan dan teruslah berkhabar untuk istiqamah dengan Islam ini insyaAllah. Ada siapa nak share juga? Boleh follow ke adik ke tiba-tiba okey ke? Kalau ada lost kat mana nanti Nazmi dengan adik boleh tanya balik lah kan, kita bincang apa. Adakah siapa nak share? Open sikit lah, siapa nak, kalau ada siapa nak share. Aiman Wafi ke, Aiman Dengkil ke, adik ke. Kita punya UAS dah left out kan. Macam nak share. Silakan. Apa ni, pernah dengar apa, Ustaz Hanataki ceramah. Dia cerita pasal waktu Maryam dilahirkan. Kan kalau kita tahu kalau orang dah lahirkan anak ni dia lemah kan. Macam tak ada tenaga semua. Tapi kalau kita tengok dekat ayat berapa? Ayat ke-25 tu, yang malaikat suruh goyangkan pohon kurma. Kat sini kalau kita tahu pohon kurma tu dia diameter dia macam besar lah. So kalau orang yang lemah nak goncang tu, dia macam mustahil lah. Tak jatuh lah buah tu. So kat sini kalau kita tengok Maryam dia tak ada apa, tak tanya lah, tak ada soalkan apa yang malaikat ni suruh kan. Ataupun apa yang Allah suruh lah. So kat sini message kat sini nak sampaikan iman orang yang betul-betul dah faham, orang yang betul dah kenal Allah ni, dia akan buat je apa yang Allah suruh tanpa soal apa-apa. Dan kalau kita tengok lepas dia goncangkan tu, ada macam miracle lah. Allah gugurkan juga buah tu. Kalau kita tengok secara logiknya memang takkanlah buah tu gugur kan, sebab dia lemah, macam nak goncang pokok yang besar macam tu. Memang tak gugur. Tapi Allah dah buat yang tu, dia gugur juga. Itulah. Okay, jazakallah khair. Menarik tentang bagaimana ada banyaklah ibrah tentang peristiwa tu kan. Betul, antara yang Fahim share tu. Antara lain juga setengah orang kupas ialah supaya kita ni berusaha lah kan. Walaupun usaha kita tu dilihat impossible, tetapi kita disuruh berusaha juga sebab kita akan diganjari atas usaha kita tu. Hasil itu sebenarnya datang bukan daripada usaha kita. Hasil datang pada kehendak Allah SWT kan. Sebab Allah nak turunkan kurma tu, dia akan turunkan juga. Tapi bila Maryam berusaha, Maryam dapat pahala di atas usaha dia tu. Macam kita lah kan, kita belajar, kita skor sebenarnya bukan sebab kita belajar, bukan sebab kita stay up, sebab Allah nak bagi itu nanti hasil dia kan. Tapi kalau orang tu tak belajar, dia skor, dia rugi. Sebab dia hanya akan diganjari bukan pada skor dia, tapi pada how much effort dia letakkan. Kita dah bincang itu kan, topik ni kan, iaitu masa kita bincang surah apa? Surah ni? Lupa dah. Deng. Waktu kita punya surah Al-Ikhlas kan? Kan ke tak? Kan ke tak? Tak apalah. Dia boleh check balik lah apa yang bincang itu.
So ikhlas term ni lah. Tapi Allah Alam, jazakallah share, bagus. Fahim, terima kasih. Siapa yang share ke? Kalau tak ada kita akan teruskan lah kita punya ni. Ada ke? Hopefully semua okey ke? Dapat ke point tu? Faham ke? Faham. Alhamdulillah, surah Maryam kan, insyaAllah nanti boleh lagi sambung baca tadabbur dan hayatilah setiap kisah surah Maryam ni. Banyaklah pelajaran untuk kita semua kan, insyaAllah. Baik, kalau tak ada apa kita akan stop dulu surah Maryam ni. Kita akan ambil sedikit masa nak tengok kan sambungan kepada kisah sahabat yang kita discuss hari tu. Tapi kita dah sekarang dah pukul 11 lah sebenarnya. Lama pula hari ni sembang. So, nak sure lah nak teruskan ke, boleh ke? Okey je. Okey je sebab tak ada exam kan. Kita tengok sikit lah kot, insyaAllah cerita tentang sahabat ni kan. Dah nampak tak slide tu? Nampak. Okey. InsyaAllah pada hari ini kita akan mulakanlah perbincangan tentang sahabat-sahabat Nabi SAW. Mengenai sahabat, terutamanya kita akan beri tumpuan pada 10 sahabat yang dijanjikan syurga kan. Kenapa kita nak baca sahabat ni? Sebenarnya ini adalah rentetan daripada perisian kita hari tu kan. Kita dengar perisian wahai pemuda, di mana kita dengar itu pemuda ni ada 4 rukun lah. Itu dia ni orang yang beriman, ikhlas, penuh hamasah, dan dia beramal dengan apa yang diimani itu kan. Dan semua benda ni kita tengok nak lebih mengukuhkan lagi, tengok karakter-karakter ni adanya pada para sahabat. Mereka ni semua muda-muda kan. Sebab muda bukan ukur pada usia, tapi diukur pada rukun kepemudaan yang ada pada setiap daripada kita kan. So kita nak ambil lah inspirasi daripada para sahabat ni, bagaimana mereka ni satu kaum yang Allah gelar sebagai berada dalam keadaan dhalalil mubin kan. Sebelum Rasul diutuskan, mereka ini semua berada dalam keadaan dhalalil mubin. Dekat mana disebut tu dalam surah Al-Jumu'ah kan, kita bincang hari tu. Wallazi ba'atha fil ummi rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wa in kanu min qablu lafi dhalalil mubin. Sebelum Nabi datang, semua mereka ni berada keadaan dhalalil mubin. Tetapi pada penghujung Madinah kan, turun ayat memuji sahabat ni, iaitu apa? Kuntum khaira ummah kan, surah Al-Imran. Kalian adalah sebaik-baik umat ukhrijat linnas. Asalnya mereka ni dalam keadaan dhalalil mubin, tapi berlakunya perubahan sampai mereka ni disebut sebagai sebaik-baik umat kan. So banyak sangat perubahan-perubahan telah berlaku pada para sahabat. Jadi kita nak tengoklah apakah mereka ni, what is so special tentang mereka ni, apa sumbangan mereka, kita nak kenal. Mudah-mudahan mereka lah akan menjadi kita punya ikon dan idola kan. Bukannya Malaysian Idol, American Idol, tetapi apa, sahabat idol. Wah, InsyaAllah kita akan tengok lah. Tapi tak sempat pun nak tengok hari ni semua ni. Kita nak tengok sehari ni kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi itulah mungkin tak sempat kot. Kalau kita akan kenal 10 sahabat yang janji syurga insyaAllah. Sebelum tu kita tengok sikit apakah sahabat kan. So sahabat Nabi SAW ni dia ada beberapa definisi. Tapi antara yang masyhur yang disepakati dia seperti mana yang dikatakan oleh Al-Imam Suyuti ni. Dia kata siapakah sahabat ni, itu seorang yang bertemu dengan Nabi, dia Muslim dan juga meninggal dunia dalam keadaan Muslim. Dia hidup zaman Nabi, okay, dia bertemu Nabi, dia Muslim dan meninggal zaman Nabi. Okay, dia ada 4 lah. Zaman Nabi, mesti bertemu dengan Nabi, dia Muslim dan dia meninggal pada keadaan Muslim. Kalau dia hidup zaman Nabi tapi tak bertemu dengan Nabi, tak boleh lah kan. Ataupun apa lagi, kalau dia tidak mati di keadaan Muslim pun dia tak kira sahabat kan. Betul lah. So dia kena ada 4 ciri ni baru dia dikatakan dengan sahabat. So kita ni bukan sahabat lah sebab kita memang tak hidup zaman Nabi. Okay, itulah definisi sahabat. So siapa dia yang ada 4 ini, maka mereka adalah sahabat kan. Special lah mereka ni. Tapi perlu tak dia tu melihat Nabi SAW? Soalan. Perlulah kot bertemu. Bertemu tak mesti lihat. Sebab Abdullah Ibn Umi Maktum dia buta, tapi dia juga sahabat. Tu nak kena betulkan kan. Okay. Adik macam nak jawab apa-apa je? Macam nak tanya ke? Nak tanya.
Saya ada dengar yang macam Uwais Al-Qarni ni pun salah seorang sahabat juga ke dia tabi'in? Uwais ni dia duduk sama Nabi, tapi dia nak pergi jumpa Nabi tapi Nabi tak ada time tu. So dia digelar tabi'i. Rugi lah dia miss option nak jumpa Nabi tu. So dia gugurlah satu syarat dia sahabat. Sebab dia memang pergi jumpa Nabi, time tu Nabi pergi perang Uhud. So tak jumpa Nabi. Dia balik tak ada. Sebab tu dia kena bertemu. Walaupun dia bertemu jarak jauh, dia kira sahabat. Dia bertemu, tengok jauh kan. Tapi dia pernah bertemu tu penting. Contohnya, sebab itulah para ulama kata sahabat Nabi ni ramai sampai to the extent 124,000 sahabat Nabi ni. Sebab ini adalah yang hadir pada khutbah wida'. Khutbah haji wida'. Ketika Nabi haji akhir tu, Nabi khutbah kan. Yang join haji tu pada Arafah tu dikatakan 120,000 lebih lah. Nombor dia tu taklah macam tu, dia adalah nombor dia tu. Tapi secara kita genapkan 124,000 lah macam tu. Ada khilaf kat situ. So ramai sahabat sebenarnya, ramai sangat sahabat. Sebab mereka ni hadir dalam khutbah tu bertemu Nabi. Mereka semua mendapat kemuliaan sebagai sahabat Nabi SAW. So bila ramai macam ni, of course lah dia ada pelbagai sahabat ni kan. Ada yang nakal, ranking yang beza, ada yang mulia, ada yang sahabat kita panggil kibarus sahabah, ada yang sigarus sahabah. Sahabat-sahabat besar, sahabat utama, ada sahabat yang kurang utama lah. So bila sahabat ni macam ni ramai kan, macam-macam fi'il ada kan. Ada yang nakal-nakal pun ada. Ada sahabat yang jenis humoris. Humoris ni apa humoris? Lucu. Lucu ada. Nanti cari nama dia Nuaiman. Ini antaranya lucu lah. Lagi yang lain. Tapi Nuaiman ni kelakar sangat lah. Nabi tengok dia, Nabi terus gelar. Dia belum buat apa-apa, dia gelar. Dia macam Mr. Bean kot zaman sekarang ni. Ataupun Charlie Chaplin. Tapi yang Muslim lah. Nak kata yang sahabat ni karakter ni pelbagai. Sebab ramai kan, 124,000. Dan kena betulkan juga, bukan semua sahabat ni dia fakih macam Abu Bakar Siddiq kan. Mereka istimewa bukan sebab dari segi ilmu kefahaman, tapi mereka istimewa sebab mereka sahabat. Tak semua mereka ni hafal Quran. Betul tak? Ke semua sahabat hafal Quran? Test sikit. Macam mana? Ammar, adakah semua sahabat menghafal Quran? Rasanya tak kot. Tak kan? Tak. Sebab dalam satu perangan Yamamah, perang Yamamah ni waktu zaman Abu Bakar. Dalam perang tu lebih kurang 70 orang sahabat hafal Quran yang meninggal. Bila yang meninggal ni ramai dekat kalangan hafiz Quran, Abu Bakar rasa risau. Sebab tu dia pun kumpulkan Quran. Kan? Sebenarnya kalau kita kata semua orang hafal Quran, which is 140,000 hafal Quran ni, 70 orang tu berapa sangat je kan? Berapa persen je. Tapi sebabkan tak semua hafal Quran dan yang meninggal itu, yang syahid tu adalah dalam kalangan hafiz, itulah menyebabkan bilangan hafiz tu berkurang. Faham ke? Sebab tak semua yang sahabat ni lah hafiz. Kerana itulah Abu Bakar risau, takut bila ramai hafiz yang syahid, maka susah tak ada lagi orang yang hafal Quran. So point kat sini adalah apa? Sahabat yang hafal Quran ni tak ramai, tapi yang ada tu sangat kualiti. Sebab mereka ni lah bila perang duduk di first liner, front liner kan. Mereka tak ada di masjid-masjid. Tak ada yang hafal Quran ni duduk kat saf belakang kan. Jaga bagi air tak ada. Yang hafaz Quran ni lah yang duduk depan-depan, yang memberikan dada mereka untuk mempertahankan umat Islam. Sebab itu mereka ni syahid ni, subhanallah. Jadi ni adalah satu motivasi pada penghafaz Quran yang kita nak ada orang macam tu lah. Orang yang hafaz Quran dan orang yang berada jadi frontliner bagi Islam. Baik, tak masuk kita ni hari ni. Kita nak cerita tentang sahabat ni kan. Okay, so ada beberapa hadis tentang sahabat ni, keistimewaan mereka secara umumnya. Antaranya hadis Nabi SAW. Nampak ke slide? Nampak ke? Nampak boleh baca ke? Ke kecil? Boleh. Okay, Nabi kata sebab generasi sahabat kan. Dia kata khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebab baik manusia adalah manusia yang berada di kurun aku, iaitu para sahabat lah. Kemudian yang datang selepas mereka, kemudian datang selepas mereka. Jadi sebab tu kita dikatakan 3 kurun ni 3 kurun yang terbaik. Sahabat, tabi'i dan tabi'ut tabi'i. Mereka ini digelar sebagai generasi salafus soleh yang datang awal ni kan. Sahabat ni istimewa kerana mereka sahabat Nabi. Tabi'i istimewa kerana mereka ni berguru dengan sahabat.
dan tabi'ut tabi'i dikatakan istimewakan mereka ni berguru dengan tabi'i. Hebatlah tiga generasi ni. Kalau kita baca kisah tiga generasi ni memang kita akan rasa kagum, luar biasa. Macam tak adalah tokoh hari ni macam dia orang ni kan. Okey, kalau kita ada masa kita akan bincang juga tabi'i, tapi dia bukan hari ni lah. Sebab kita akan habis sahabat dulu ni 10 ni. Mungkin kita akan bincang 10 tahun lagi kita akan bincang pasal tabi'i insya-Allah. Okey, kemudian ada lagi beberapa keutamaan sahabat. Nabi pernah memarahi sekelompok tersebut ashabi, walau anna ahadukum anfaqa mithla uhud dhuhban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Masya-Allah kan. Nabi kata jangan kalian menghina sahabatku. Jika ada salah seorang kalian menginfakkan emas sebanyak bukit Uhud, maka tidak akan sama dengan segantang atau setengah gantang yang diinfakkan oleh mereka. Subhanallah. Kenapa begitu istimewa sahabat ni? Nabi sangat sayang sahabat-sahabat Nabi dan sangat istimewa sahabat-sahabat Nabi di sisi Nabi SAW kan. Sehingga kalau kita datang kemudian ni, kita bagilah apa infak kita pun tidak menyamai apa yang telah pun diberikan oleh sahabat Nabi SAW. Kerana Allah menyebut tentang orang yang datang dulu ni sentiasa lebih mulia. Dalam surah Al-Hadid, kalau kita boleh tengok kan. Boleh tengok surah ke-57. Surah ke-57 ayat ke-11 kalau tak silap. Boleh minta adik bacakan ke? Boleh ke? Ayat berapa ni? Ayat 10. Sekejap. Ayat 10 kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. Baca maksud sini. Tak apa. Dan mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu jalan Allah, padahal milik Allah lah semua pusaka langit dan bumi. Allah kata apa? La yastawi minkum. Tidak sama orang-orang yang infakkan harta dalam kalangan kamu min qablil fath, sebelum berlakunya Fathu Makkah. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatal. Orang-orang yang infak sebelum Fathu Makkah ni, ulaika a'zamu darajah, lebih a'zam ni lebih agung, lebih dahsyat, lebih tinggi darjat mereka minal ladzina anfaqu, berbanding orang-orang yang berinfak dan berperang selepas itu. Tapi masing-masing mendapat kebaikan. Cuma ayat ni memberi dalil bahawa orang yang datang awal ni lebih mulia sisi Allah Taala. Itu para sahabat sendiri pun dalam kalangan mereka pun adanya perbezaan. Sahabat yang bersama Nabi time Mekah lagi mulia berbanding yang datang kemudian ni. Sebab mereka ni bersama Nabi time susah, time tak apa-apa ganjaran, mereka betul-betul memberikan keimanan, keyakinan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama lah kita juga kan. Ketika Islam susah tu, ketika Islam tindas, ketika Islam tidak ada nama, kita pula menjadi orang-orang yang awal menyumbang kepada Islam lebih baik daripada orang yang datang kemudian. Kan, orang yang datang kemudian. Ramai orang tunggu Islam naik tu baru dia nak sumbang. Kan? Tunggu nampak maju baru nak sumbang. Macam bisnes lah kan. Kita nak bisnes tu dah naik baru kita nak join venture, melabur. Nampak tengah jatuh tak nak join. Tapi bagi dalam konteks Islam ni, ketika Islam tengah jatuh inilah waktu terbaik untuk kita memberikan sumbangan kita ni, insya-Allah. Sebab itulah sahabat-sahabat Nabi ni luar biasa. Tidak ada yang mampu menandingi mereka. Okey, itu keutamaan sahabat-sahabat Nabi lah. Ada banyak lagi hadis dalam Al-Quran menceritakan keutamaan sahabat-sahabat Nabi ni, tapi kita tak cerita semua lah kan, insya-Allah. So kita sebenarnya nak cerita tentang siapa ni? Nak cerita tentang 10 sahabat yang dijanjikan syurga. Mungkin hari ni kita akan bincang sampai sini je kot. Sebab tak sempat lah masuk Abu Bakar ni. Lama boleh bincang kan. Tengok slide lah bagi teaser. Okey, so dalam kalangan sahabat ni ada sahabat-sahabat yang telah pun dijanjikan syurga oleh Nabi SAW secara jelas kan. Ada banyak hadis tentang sahabat-sahabat ni janji syurga. Lebih 10 sebenarnya, lebih 10. Tapi ini satu hadis yang merangkumkan 10 orang. Ada hadis-hadis lain yang menyebut nama sahabat-sahabat lain kan, macam Bilal, Ukasha dan sebagainya. Itu split hadis lain. Tapi bila kita kata 10 hadis, 10 sahabat ni, kita merujuk sahabat yang disebutlah hadis ini, spesifikly hadis ini.
Iaitu kita panggil hadis mubasyarah asyarah mubasyarah. Iaitu mereka ni bilang sebagai 10 orang yang disebut-sebut sebagai masuk syurga. Iaitu maksudnya apa ni? Daripada Abu Al-Khalifah mengkhabarkan kepada kami, Syu'bah daripada Hur bin Asiyah, Abdurrahman Al-Akhnas bahawa suatu ketika beliau buat di masjid. Maka Mughirah menyebut tentang Ali dan beliau mencela Ali. Lalu Sa'id bin Zaid bangun dan berkata, aku bersaksi dengan nama Rasulullah SAW. Aku mendengar baginda bersabda tentang yaqul asyarah fil jannah. Kata sini anni sami'tahu yaqul asyarah 10 orang fil jannah. An-Nabi SAW fil jannah wa Abu Bakar fil jannah. Okay, kata sini aku bersaksi dengan nama Nabi SAW bahawa aku mendengar baginda bersabda tentang 10 orang yang berada di dalam syurga. Nabi berada syurga, Abu Bakar berada syurga, Omar berada syurga, Uthman berada di syurga, Ali berada syurga, Talhah bin Ubaidillah berada syurga, Zubair bin Awam berada syurga, Masya Allah, Sa'ad bin Malik berada syurga, Masya Allah, Abdullah bin Auf syurga. Kalau kamu mahu, aku akan namakan orang ke-10. Para sahabat bertanya, siapakah dia? Lalu Nabi SAW diam. Para sahabat bertanya lagi, siapakah dia? Maka Nabi menjawab, Sa'id bin Zaid. Subhanallah. Jadi ini satu hadis yang menyebut tentang 10 asyarah mubasyarah yang dijanjikan syurga kan. Jadi special lah kan, satu sahabat. Dan mereka ni adalah 10 yang garanti syurga. Kalau kita nama kita masuk dalam ni memang best lah kan. Tapi tak adalah nama kita. Kita boleh lagi mengejar kemuliaan tu. Cuma inilah 10 figure yang dikatakan dijamin syurga. Kita nak kenal dengan lebih detail siapakah mereka ini. Soalan, kenapa ada nama yang dimerahkan dalam slide ini? Infak. Okey, lagi? Ada jawapan lain? Nak try? Najmi ke? Kenapa nak? Tak tahu. Baik. Okey, cari jawapan sendiri boleh tak? Jumpa next week, nanti share jawapan. 10 nama ini, kalau perasan, nama-nama yang dimerahkan ini ialah nama-nama yang dimerahkan ini ialah mereka yang Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Jadi bayangkan kita nak bincang Abu Bakar ni. Abu Bakar ni jamin syurga. Dia ni sebenarnya telah mentarbiah, mendidik, menarik 4 orang sahabat utama yang juga akan bersama-sama menemani dia dalam syurga kan. Subhanallah, hebatnya Abu Bakar ni. Kerja dia dalam syurga. Tapi orang yang diajak tu pun nak kata berkualiti lah kan. Sampai sahabat-sahabat yang Islam di tangan Abu Bakar ini 4 tu dah masuk syurga juga kan. Subhanallah. So boleh bayangkanlah betapa besarnya sumbangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang kita akan discuss mungkin pada bukan kali ini insya-Allah kan. Kita akan discuss pada sesi berikutnya insya-Allah. Kesambung. Sekejap jadi inilah mereka asyarah mubasyarah yang kita nak discuss. Kita akan tengok insya-Allah nanti kita Abu Bakar, lepas Abu Bakar ni kita tengoklah sahabat-sahabat yang lain insya-Allah. Tapi again mungkin kali ni kot sebab pula tak naklah makan masa lama kan. Jadi kesian semua, banyak masa habis, banyak habis data kan. So adalah sedikit kesimpulan pada hari itu. Ya. Kenapa macam ada 9 orang je ni? 9 orang je? Ke sekali dengan Nabi SAW 10 kan? Tak kira pula. Sekali dengan Nabi baru. Dengan Nabi 10 kan? Lah. Sebab dia katakan sendiri, yaqulu asyrah fil jannah, 10 orang. 10 orang, sebab tak sebut pun tentang sahabat kan, dia kata 10 orang yang berada syurga. Mungkin ada 10 terus masuk Nabi lah. Okay, apa nanti Mas Hasin check mungkin boleh cross check lah, mungkin ada riwayat lain ke. Sebab semalam tak check pun ni. Nabi, Abu Bakar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lah, ada 9 sahabat je kan. Okey, jazakallah khair. Baim highlight. Kalau sahabat tu memang 9, mungkin sebenarnya 9 je kot. 10 tu masuk Nabi dah SAW kan. Tapi sahabat yang jadi syurga ni bukan ni je. Dia ada hadis-hadis lain, nyebut sahabat-sahabat lain. Cuma hadis yang 10 ni inilah. Okey, faham Sebab ada hadis Nabi kata Nabi dengar tapak kaki Bilal dari syurga. So sebenarnya Bilal pun syurga juga. Ada hadis lain menyebut tentang Nabi tanya siapakah nak masuk syurga? Orang sahabat angkat tangan, saya Ukasyah. Kamu syurga, kata Nabi kan. So dia pun jamin syurga juga. Tapi itu hadis lain yang split kan. Cuma hadis ni menyebut khusus 10 orang ni masuk syurga.
bersama Nabi SAW. Nanti kita check lah kan, sama ada 9 tu sepatutnya sahabat lain ke 10 tu atau memang 10 tu masuk dengan Nabi SAW. Bang, tu Sa'ad Abu Waqqas termasuk tak? Sebenarnya masuk kan, mungkin Saya tengok. mungkin dalam ni tak ada lah riwayat ni. Mungkin ke. Dengar-dengar itu masuk. Kalau dia masuk, dia juga Islam di tangan Abu Bakar. Adakah riwayat tu? Nanti share kalau jumpa kan. InsyaAllah. Kalau Sa'id Abu Waqqas masuk, Sa'id Abu Waqqas ni juga adalah orang Islam di tangan Abu Bakar. Maknanya Abu Bakar ni telah berjaya membawa 5 lagi sahabat lain syurga bersama-sama dengan dia. So kita nak macam tu lah. Kita ni bawa sahabat yang bukan kita bawa sahabat syurga, kita tak mampu kan. Tapi kita ni menarik orang pada Islam dan orang yang bagus lah kan. Sampai dia tu, Abu Bakar ni bagus. Dia masuk syurga dan dia menjadi qudwah. Sampai orang-orang yang Islam di tangan dia pun berjaya dibentuk dengan baik sehingga melainkan mereka dijanjikan syurga oleh Nabi SAW. So betapa hebatlah peribadi Abu Bakar ini yang kita nak bincang, tapi mungkin bukan pada kali ini insya-Allah. Wallahu alam. Itu cukup yang boleh share hari ini. Lama pula kita ni kan, 2 minggu lagi tangguh pasal Abu Bakar ni, tapi sebab kalau kita bincang dia akan jadi panjang sikit. Tak best lah ringkas-ringkas. Biografi Abu Bakar As-Siddiq. InsyaAllah itu cukup hari ini. So adalah beberapa kesimpulan kita discuss. Tadi kita bincang tentang peringatan untuk kita sentiasa mensyukuri nikmat Allah SWT. Kemudian kita discuss surah Maryam tentang kepentingan mewariskan Islam kepada anak-anak ataupun kepada orang lain lah, orang berikutnya kan, generasi berikutnya kan. Dalam konteks kita di tempat kerja mungkin junior-junior, kawan-kawan. Di tempat belajar mungkin adalah generasi yang terakan. Sebab kalau Islam kita faham ini, apa yang terdapat ni stop dekat kita je, dia akan terputus. Susahlah kita nak sampaikan balik kan. Itulah yang disyarat oleh Nabi Zakaria. Kalau Islam tu terputus dengan matinya beliau ni. Itu kita bincang soal Maryam dan kita bincang juga tentang sahabat-sahabat yang dijanjikan syurga ini. Kita bincang sahabat tu in general, ada apa ciri-ciri sahabat dan 10 yang dijanjikan syurga, dan kita akan bincang satu persatu insya-Allah pada sesi yang berikutnya. Wallahu alam. Ada soalan lagi ke nak tanya sebelum kita stop? Bang, saya ada baca apa tu? Dia kata Najasyi ni bukan sahabat. Najasyi bukan sahabat. Sebab apa? Tak berjumpa dengan Nabi. Okey. Tapi dia mati dalam keadaan Islam memang. Betul. Okey. Nabi pernah berutus surat dengan dia tapi tak kira lah kan. Dia tak jumpa berdepan lah dengan Nabi. Tapi yang riwayat Abang ambil ni, yang 10 masuk syurga ni, memang sebut ni je sebenarnya. Betul bang, dah jumpa. Ada 2 riwayat. Betul. Riwayat kan? Satu riwayat ada Sa'ad, satu lagi riwayat ada Sa'ad Abu Waqqas. Tapi 9 ke 10 sebenarnya totalnya. Kalau ikut ni dia satu riwayat dia sebut. Entahlah. Tapi itulah. Riwayat yang dia ada 2 riwayat, satu 9, satu 10. Tak tahu. Yang dua tu 9. Dua 10. Dia sebut Asyarah, dia sebut Asyarah. Tapi dua 10 sekali Nabi kan. Mungkin kot, saya tak pasti tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pula. Beli pula Okey lah. Nanti cari. Boleh baca dekat Mufti punya ni kan. Mufti wilayah punya tu. Okey. Ni dah ada share lah. Okey lah. Tak apalah 10 tu lah kita akan bincang insya-Allah. Special mereka ni dan mereka semua ni didahului oleh Abu Bakar As-Siddiq. So kita akan tengok nanti apakah keistimewaan Abu Bakar ni yang sampaikan 5 lagi sahabat lain pun yang Islam tangan dia tu berjaya dia bawa masuk ke dalam syurga juga. Subhanallah. Sahabat yang sejati kan boleh bawa sahabat lain masuk syurga. Dan dia pun tak tertinggal lah. Kerana kita ni buat baik kan, maksud kita buat jahat. Tak boleh macam tu kan. Dia jadi cara buat kan. Dia buat baik dan dia menjadi qudwah kepada sahabat-sahabat dia. Sehingga sahabat-sahabat yang dia bawa ke Islam tu orang berkualiti lah, sebab tu mereka dalam syurga kan. So dia telah memberi saham yang besar kepada Islam. Memang ada riwayat mengatakan kalau ditimbang iman seluruh penduduk bumi ni dengan Abu Bakar, maka lebih beratlah timbangan iman Abu Bakar. Kerana keimanan dia semua daripada Islam. Okey,
Lagi soalan lain selain pada Najmi punya soalan, ada tak nak tanya apa-apa? Sebelum kita close. Kalau tak ada kita round table lah. Najmi ada apa lagi? Tak ada. Ada. Amal ada Amal. Tak ada. Tak ada. Imran ada? Tak ada. Tak ada juga. Pak Im ada apa-apa ke nak share ke, nak tambah ke, nak tolak ke, tak setuju? Tak ada, tak ada. Tak ada. Adik ada apa adik? Adik. Tak ada. Fahim? Aiman yang dengki. Tak ada. Tak ada juga. Aiman Wafi ada ke? Mr. Fu. Okey, terima kasih semua. Jazakumullah khair. So tak pasti lagi kita punya next week macam mana kan. Next week hari apa nak buat tak pasti lagi. Sebab hari Sabtu dengan Ahad memang tak available. Itulah, tengoklah macam mana It's either hari Khamis malam ataupun Sabtu macam free, tak pasti lagi. Nanti tu discuss dalam grup kan. Nanti kita akan invite lah Aiman ke dalam grup tu kan. Boleh terima kasih semua sudi join luangkan masa mendengar sedikit perkongsian, semoga bermanfaat. Semoga kita ni mencontohilah sahabat-sahabat ni kan. Boleh terus buat research siapa sahabat ni kan. Tak perlu tunggu sesi ni pun kan. Study kita sahabat-sahabat ni, apakah sumbangan-sumbangan mereka, kelebihan mereka. Boleh kita dapatlah mencontohi mereka sedikit sebanyak. Sebab kita ni jarang-jarang diceritakan tentang sahabat kan. Kita tahu nama je sebenarnya, kita jarang tahu lebih detail cerita mereka ni. Kita lebih kenal kita punya player bola, player tenis, apa lagi, BTS ke, apalah yang sekarang kan. Solos, siapa Solos? Tak tahulah apa benda yang Solos sebut-sebut nama tu. YouTuber sebagainya kan. Jadi sampai tokoh-tokoh seperti sahabat ni mula hilanglah daripada pemikiran, daripada perasaan, daripada pengetahuan kita hari ni kan. So bila kita kena memperkenalkan balik mereka ni. Mereka ni bukannya adivira, mereka adalah manusia yang betul, real, hidup dan telah memberi sumbangan sangat banyak kepada Islam ni. Allah alam, aku liqali hadza, astagfirullah wa li wa lakum. Kita tangguh dulu dengan tasbih kafarah suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa sabil haqq wa sabil sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.